Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusni alaihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk kita menyambung kembali usaha kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga dengan usaha yang sedikit ini membuahkan hasil yang lumayan. Semoga dengan sedikit usaha yang kita lakukan, kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita dapat memahami khitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita dapat menjadi mukmin yang sejati, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita beberapa ketika ini, kita sedang berhadapan dengan cubaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat lagi bagaimana hari itu kita dilanda dengan satu musibah banjir yang melumpuhkan 2-3 kota besar dalam negara kita. Kemaman contohnya, negeri Kuantan, negeri Pahang misalnya. Begitu teruk sekali musibah yang melanda itu, dengan kerugian yang begitu banyak, mencecah jutaan ringgit. Kita diuji pula selepas itu dengan ujian-ujian yang lain pula. Setelah mana diuji dengan banjir besar itu yang jarang-jarang berlaku dalam sejarah negara kita, kita diuji pula hari itu dengan hujan yang tidak berhenti-berhenti sebelah kita, walaupun tak sampai tahap banjir, yang hampir-hampir disebut orang menurunkan salji. Yang ramalan-ramalan dibuat, hampir-hampir kita ni nak duduk dalam salji tak berapa hari. Tu ramalan yang dibuat. Duduk tak duduk selepas itu, kita dilanda dengan kemarau. Lama kita kering. Kawan-kawan kita yang duduk di negeri Selangor dah dicatu 2 hari sekali dapat air. 2 hari sekali dapat air. Kesian ke depa. Dan kita di sini pun sedang menanti-nanti saat dan ketikanya kita juga mungkin berhadapan dengan masalah macam tu. Lalu kita diuji pula selepas itu dengan satu peristiwa yang begitu tragis dan menarik. Hampir seluruh rakyat Malaysia mengikuti perkembangan. Sampai ke budak-budak sekolah rendah pun tahu cerita MH370. Cerita lain tak mau dengar. Cerita kapal terbang mau dengar. Cerita bab kapal terbang ni cerita yang kita boleh kata macam wayang tu.
macam cerita drama. Dan pada hari ini kita pun susah nak percaya ending dia, tak tahu nak jadi lagu mana. Jumpa ke tak jumpa ke, ada ke tak ada ke, tanya orang tu kata ada, tanya orang ni kata tak ada, tanya orang tu kata meletup, kata orang ni masuk dalam laut, kata orang ni kena curi, kena hijack lah, kena apa lah, macam-macam. Dan yang terbaru, bah pula dah terjun masuk dalam gaung, masuk dalam gaung, mati pergi seorang dua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mengenang kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum. Surah Ar-Rum, Allah menyebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku bencana di laut, di darat ini, Allah bagi jaminan dah. Punca dia apa dia? Punca dia kerana perbuatan manusia. Kita tak boleh kata kapal terbang tu hilang ni benda yang boleh kata sebagai benda hak yang seolah-olah isu teknikal ke apa ke. Bolehlah, tapi hakikat sebenarnya apa? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah mentakdirkan benda tu jadi macam tu. Dan sampai hari ini pakat-pakat pulun cari, hak di laut cari di laut, hak di darat cari di darat, hak negara luar cara negara luar, negara kita cara negara kita. Termasuklah dengan cara-cara teropong hikmat, semua ada macam-macam. Hari ni pula timbul pula cerita apa? Cerita mimpi pula, cerita sembang dengan roh. Ada orang mendakwa dia boleh berkomunikasi dengan roh orang yang ada dalam kapal terbang hari itu, dan dia boleh beritahu pula tu koordinat kapal terbang tu sedang berada sekarang. Macam-macam perkara timbul. Yang ni kita pun senak kepala fikir, lagu mana nak jadi pun tak tahu. Dan celah-celah tu kita dihidangkan dengan satu lagi perkara, iaitu peristiwa kematian adik-adik, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, muda-mudi kita yang mati kerana overdose, ambil dadah telajak sampai mati. Astaghfirullahalazim. Sedih kita tengok 5-6 orang budak-budak muda menghabiskan usia mereka dengan cara yang begitu menyedihkan. Kalau kata tak berlaku kematian, tak berlaku yang kena masuk ICU, boleh jadi kita pun tak tahu kata ada benda tu. Dan kita pun pelik, macam mana kita boleh tak tahu? Sedangkan zaman canggih lah ni boleh kata banyak benda kita tahu. Hampir setiap event yang besar dalam dunia ni kita dapat maklumat. Tapi pasal apa hak tu? Bukan jauh, Bukit Jalil aja. Bukit Jalil kan jauh mana? Kita tak ada maklumat. Iklan satu pun tak sampai. Kita pakai belaka, ada Twitter, ada Telegram, ada WhatsApp, berasap, semua ada. Tapi satu pun tak sampai hak tu. Bila dah mati baru sampai. Dan cerita yang disampaikan kepada kita, rentetan daripada cerita tu, sebenarnya benda ni bukan benda baru. Dia bukan benda hak yang memang baru berlaku dah. Dia berlaku lama dah. Dan rupanya pesta-pesta yang macam ni bukan benda yang nadir, bukan benda yang pelik untuk orang yang duduk di kota-kota besar zaman sekarang, di negara-negara umat Islam. Dan benda ni masih nak diteruskan lagi, masih nak dibuat. Apa nak jadi pun tak tahu. Tapi mengenangkan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa kerosakan, bencana, musibah yang berlaku ni kerana kerja manusia. Tapi kadang-kadang manusia ni dia tak boleh fikir, dia tak boleh relate. Benda hak jahat dibuat manusia ni menarik murka Allah. Dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak. Hatinya terkatuk. Kesian ke dia. Allah Subhanahu wa taala bagaikan sedang menekan loceng kecemasan kepada kita. Berlaku peristiwa-peristiwa besar ni ibarat kata loceng kecemasan, kita berada pada keadaan yang cukup dekat dengan garisan penamat. Kita dah ada di ujung-ujung usia dah. Ini mungkin sebagai amaran-amaran akhir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Canggih tak mana hampa boleh buat, aku bagi hilang sekelip mata. Siapa cari pun tak jumpa. Cari lagu mana pun tak jumpa. Kita ni tuan-tuan, kita duduk di dalam dunia kita ni, kita dinaungi bagaikan payung ada atas kita ni. Sistem cakrawala kita di atas ni ada macam-macam jenis satelit yang ada.
Di ruang sana bagaikan kawasan, kita kata apa, macam kawasan padang terbuka begitu, orang pakat duk sewa. Kawan ni sewa sikit, kawan ni sewa sikit, bubuh satelit depa. Masing-masing ada sistem satelit, dan satelit ni dia boleh teropong seluruh dunia. Dan kalau kita tengok buktinya, hampir setiap tempat yang boleh sampai gelombang ke situ, kita boleh akses maklumat. Sebodoh-bodoh handset command kita tu boleh akses maklumat hampir setiap tempat. Tambah kalau kita Pulau Pinang ni, tak usah duduk di mana lah, setiap tempat kita duduk di Pulau Pinang ni ada akses internet. Boleh. Kita ada data plan, kita ada benda hak kita beli tu, maka kita boleh akses maklumat, dan maklumat akan sampai kepada kita daripada seluruh pelosok dunia. Mai mana? Maklumat tu mai mana? Dia mai ikut satelit yang dia kontrol semua sistem gelombang yang ada dalam dunia ni, sebenarnya dikawal oleh orang. Kontrol. Canggih pengetahuan manusia. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, sehebat mana sekalipun kamu tak boleh sama sekali nak lawan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu. Ini sebenarnya amaran. Ia sebenarnya ancaman, amaran Allah Subhanahu wa taala supaya manusia sedar. Banyak benda dah salah. Kesilapan dibuat oleh manusia terlalu banyak, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dizahirkan dalam bentuk-bentuk seperti mana Allah zahirkan kepada umat terdahulu. Ada di kalangan mereka yang dimusnahkan dengan angin, dimusnahkan dengan air, dimusnahkan dengan binatang-binatang seperti nyamuk dan sebagainya. Allah boleh juga untuk mendatangkan kembali tentera-tentera tersebut. Tidak mustahil. Ditunjuk dah kepada kita bagaimana Allah datangkan tenteranya yang berupa ayak kat kita hari itu. Kali ini dia datangkan tenteranya dalam bentuk apa? Kira-kira di atas sana, kira-kira angin. Tentera Allah dalam bentuk udara. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala datangkan tenteranya dalam bentuk-bentuk yang lain. Nyamuk misalnya. Tengah hari itu kemarau, kita dilanda dengan demam denggi yang tinggi. Dialah tu, nyamuk aja dia bagi penyakit tinggi, naik demam denggi merata. Dan kalau keadaan itu berlarutan, memang kita dalam keadaan gawat. Susah nak kontrol macam mana nyamuk. Nak kontrol macam mana? Dia boleh bertelok sampai atas daun. Daun kering dia boleh bertelok, daun tak kering pun dia boleh bertelok. Kita nak kontrol lagu mana? Daun kita nak boleh kawal. Jenuh sembuk keliling taman, sembuk tak mampu nyamuk. Hak tu nyamuk, bukan semua nyamuk mampu. Nyamuk tua tak mampu, dia nyamuk baru hidupnya mampu. Hak yang sembuk tu. Nyamuk tua dia gagah dah, tak mampu dah tu. Tuan-tuan, dan yakinlah perkara ini dia takkan terhenti sehingga di sini sahaja. Selagi manusia tidak mau berhenti, manusia tidak mau insaf, maka Allah akan terus mendatangkan ancaman-ancaman, bencana-bencana ini, sehinggalah manusia boleh sedar dan insaf bahawa sebenarnya manusia perlu kembali kepada Allah, perlu balik kepada jalan yang Allah Ta'ala atur, dan tinggalkan semua jalan-jalan yang tidak diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga peristiwa yang berlaku kepada kita ini musibah kepada orang tertentu, namun dia menjadi kafarah kepada orang tertentu. Kita harap kita tergolong di kalangan orang yang diuji Allah dengan ujian itu mendatangkan kafarah, tebus dosa-dosa kita, kikih semua kesalahan-kesalahan kita, kerana kita sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meneruskan akan penelitian kita kepada ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Pada hari ini kita sambung di ayat yang ke-6. Setelah mana pada kali yang lalu kita dah melihat pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5 dalam surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan lihat pula ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Innal ladzina kafaru sawa'un
alaihim sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dua ayat yang kita baca, 6 dan 7. Nah, dua ayat ini sahaja menyambung daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Baik, kita meneliti cara bacaan yang ada dalam ayat ini. Di antara lainnya kita jumpa dengan perkataan inna. Inna dalam Al-Quran, bila kita jumpa huruf nun yang bertanda sabdu, nama orang Melayu sebut sabdu, bahasa Arab dia syaddah. Jumpa nun dan juga mim yang ada syaddah, dia kena dengung. Dengung ni mesti naik ke hidung. Dia kena naik ke hidung gitu. Kadarnya 2 harakat. 2 harakat tu panjang mana? Lebih kurang 2 ke 3 second gitulah. Inna, tahan sat nafas. Nah, thumma, itu kaedah dia dalam baca Al-Quran. Jumpa nun yang bertanda syaddah, jumpa mim yang bertanda syaddah, dia kena dengung. Namanya wajibal ghannah, wajib dengung. Wajib dengung. Nah, baik. Kemudian kita jumpa perkataan alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Baik. Hukum tajwid yang ada dalam ni hanya mad asli, iaitu zi dan juga ru, 2 harakat. Adapun berkenaan dengan huruf yang sukar, yang suka orang baca dengan salah, zi tu, allazina, selalu orang baca allazina, beza dua-dua tu. No, zal dengan zai. Innallazina, ada orang baca innallazina, salah, tukar huruf. No, dia tukar huruf lain. Hak kata zai ni dia tarik sampai ke bawah tu. Yang tu zai. Kalau zal, dia tak ada ekor sampai bawah. Dia skrat aja. Lepas pada dal, zal. Nah, allazina. Baik. Kemudian kita jumpa perkataan sawaun. Hak tu namanya mad wajib muttasil. Mad yang wajib dipanjang lah maknanya. Mad makna panjang, wajib makna wajib lah, maknanya panjang yang wajib dan dia bersambung. Muttasil itu makna bersambung. Sawaun ni satu perkataan, betul kita bersambung, sambung satu perkataan. Baik, jadi perkataan ini hendaklah dipanjangkan kadar bacaannya sekira-kira melebihi daripada 4 harakat. 4 ataupun lebih. Boleh 4 ataupun 5 atau 6 harakat. Tak boleh kurang daripada tu. Tak boleh kurang. Sawaun, dia mesti lebih daripada 4 harakat. No? Baik. Kemudian kita jumpa un alaihim. Yang ni kena baca bagi betul-betul. Un, bukan un. Un kawan kita namanya Nasrun, kita panggil un. Jom pergi minum kopi un. Un, yang tu un. Yang ni un, un. No? Betul, baru betul baca Quran cara lahjah Arab. Hak tu beza dia. Lahjah Melayu dia buh sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Him dia balun. Kawan dia Ibrahim seorang lagi. Hak tadi Nasrun, hak ni Ibrahim pula. Tu dia. Nah, baik. Jadi un alaihim, bukan alaihim. Nah,
Kemudian kita jumpa anzartahum, di situ ada dengung. Anzartahum. Dalam Quran kita tu senang aja nak tahu dengung tak dengung dia. Kalau Quran tajwid dia warna hijau. Nun tu dia bubuh, dia tulis kalau hijau. Hak tu kena dengung. No? Dalam Quran tajwid setiap yang warna hijau dengung. No? Tapi mahal lah sikit Quran tajwid tu. Ada? Baik. Tunzirhum. Ra kena nipih. Zirhum. La yu'minun. Tu ma'arid li sukun, boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian kita jumpa dengan ayat yang kedua, khatamallah. Huruf kha. Ada orang baca qa, tak tepat. Khatamallah tak betul. Kha, sampai orang nak ludah ha. Khia tu. Ha tu. Ha. Khatamallah. Ma bukan tebal, ma nipih. Ada orang baca khatamallah. Khatamallah dia balun daripada awal lagi. Khatamallahu ala. Dia tak boleh. Kha tebal, ta nipih, mim nipih, Allah tebal balik. Khatamallahu. Cara pelan dia. Khatamallahu. Cara pelan. Betul nah? Nipih kemudian tebal Allah. Baik. Ala qulubihim. Ini baru qu. Hak tadi khu, hak tadi kha. Ini qu pula. Qulubihim wa ala sam'ihim. Tak ada masalah apa. Wa ala panjang pula. Ini nama dia mat jaiz. Tadi mat wajib, ni nama mat jaiz pula. Mat jaiz makna harus. Harus ni maknanya dia punya martabat panjang, dia tu kurang daripada hak tadi wajib kuat sekali. Lebih kuat daripada mat jaiz. Jaiz ni martabat dia lebih rendah, dia boleh baca dengan 4 harakat. 4 harakat. Baik. Kalau mat jaiz baca dengan 4 harakat, mat wajib boleh baca dengan 4 ataupun 5. Tapi kalau mat wajib dia baca 4 aja, dia tak boleh baca mat jaiz ni lebih daripada 4. Dia kena baca 4 juga. Tu undang-undang dia. Ni kalau kata mengaji Quran betul-betul, jumpalah benda-benda ni. Apa? Nah. Risyawah. Berhenti gitu. Risyawah. Setiap perkataan yang ujung dia huruf ta terkatuk begitu, berhenti lagu tu. Risyawah. Risyawah. Macam as-salah, az-zakah. Berhenti gitu, no? Tadi as-salat, salah. Az-zakat, salah. Zakat ni orang Melayu kata zakat. Tapi kalau bahasa Arab kalau berhenti az-zakah. Tapi jangan buat pelik gitu pula. Cakap bahasa Melayu dia sebut zakah pula. Orang tak faham. Zakah datang faham sebut zakah ni. Tak boleh lah. Baik. Adapun yang ta hak terbuka, salawat. Itu dengan ta. Walahum azabun azim. Za ni sebenarnya dia tak ada bunyi za. Dia bukan za. Za ni boleh lah tapi tak tepat. Tak tepat. Hak sebenarnya dia tak ada bunyi z. Wa. Azim, azim. Payah ni rupanya. Wa, dia duduk di dalam. Macam mana nak sebut? Dia sebut semua tempat dengan huruf zal. Aza, za, wa. Lidah sama tempat dengan zal. Za, wa. Cuma wa tebal, za nipih. Sifat beza, makhraj sama. Tak apa, hak tu kena mengaji. Jumpa dengan tok guru Quran, tanya dia macam mana nak baca. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang dulu, kita dah baca dah 5 ayat yang berkaitan dengan golongan mukminin, golongan muttaqin. Allah beritahu kepada kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang beriman dengan benda ghaib, mendirikan solat, beriman dengan kitab Al-Quran, orang yang infak, memberikan nafkah wajib ataupun sunat, tanda-tanda orang beriman. Dan kita harap, kita berdoa, kita tergolong di kalangan orang beriman, orang yang bertakwa daripada Allah ni sampailah kepada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tak tukar lagi dah. Hak tu azam, cita-cita dan keyakinan kita yang kita terus pertahan akan terus begitu. Dan pada hari ini 2 ayat yang kita baca ini memang sengaja kita berhentikan 2 ayat kerana 2 ayat ini sudah mencukupi ceritanya. Iaitu setelah mana Allah cerita tentang perihal orang beriman, 2 ayat ini adalah merujuk kepada orang kafirin, merujuk kepada cerita orang kafir.
Allah nak menjelaskan kepada kita dalam dunia kita hidup sekarang ni, kita jumpa dengan orang beriman dan kita jumpa dengan orang yang tidak beriman, yakni orang kafir, sebagai golongan yang kedua yang ada di dalam dunia ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kepada kita golongan kafir ini, siapakah mereka dan macam mana perangai mereka. Allah cerita secara sepintas lalu dalam dua ayat ini. Yakni Allah jelaskan bahawa orang yang kafir ini, sesungguhnya orang yang kafir, bahawa segala mereka yang kafir seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan seumpama keduanya, sawaun alaihim, bersamaan atas mereka itu, a'anzartahum, adakah engkau pertakut akan mereka itu, am lam tunzirhum, atau tiada engkau pertakut akan mereka itu, la yu'minun, tiada beriman mereka itu. Kerana ketahui Allah daripada mereka itu bahawa jangan engkau tamak ya Muhammad pada iman mereka itu. Baik, Allah jelaskan dalam ayat ini, orang kafir ini sama saja, sama ada diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, diberikan inzar ataupun tidak diberikan inzar, dia sama saja, dia tidak beriman. Ayat ini merujuk kepada golongan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahawa mereka ini adalah golongan kafirin yang berada di dalam neraka. Dan kalau kita rujuk dalam beberapa hadis, kita akan jumpa di sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan yang akan mendapat kecelakaan di akhirat. Allah dah tetap dah ada golongan yang memang ahli neraka. Dah ada. Ada orang yang Allah tetap dia ni menjadi ahli syurga, ada orang yang Allah tetapkan dia menjadi ahli neraka, dan Allah kata apa? Fala ubali. Allah kata aku tak peduli. Hampa nak komplain tak mana pun aku tak peduli. Tapi memang dah ada dah golongan yang menjadi penghuni neraka, dah ada dah penghuni syurga. Ini dalam hadis qudsi Allah jelaskan perkara ini. Maka dalam ayat ini sinonim dengan hadis itu bahawa orang kafir ini, wahai Muhammad, sama ada engkau dakwah, engkau seru mereka, engkau bagi ketakutan kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap begitu. Ayat ini bagaikan satu percanggahan dengan apa yang kita faham. Kita dah faham selama ni, usaha untuk dakwah orang, ajak orang kepada Islam ni tak boleh berhenti. Hak tu kita faham. Dan orang tu tak mana jahat sekalipun, kita tetap tak boleh kata hang ni memang ahli neraka selagi mana dia hidup. Hatta orang yang mati dalam konsert hari itu pun kita tak boleh nak tuduh kata dia ni kafir. Tak boleh kata. Walau dia dah mati dah, tapi kita tak boleh tuduh budak tu mati tu kafir, masuk neraka. Tak boleh kata begitu. Kerana tidak ada siapa yang tahu bagaimanakah terakhirnya keadaan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana situasi dia berhadapan dengan malaikatul maut, tak tahu. Baik, jadi kalau macam tu, ayat ni kata buat apa pun mereka takkan beriman. Ayat tu kata macam tu. Jadi macam mana kita nak rungkaikan perkara ni? Kita nak rungkaikan bagaimana? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan dalam ayat ini, memang ada orang kafir yang degil, yang memang tak mau, tapi Allah tak beritahu siapa. Cuma nak beritahu inilah jenis orang kafir hak paling totok sekali. Orang kafir yang memang dia ni memang orang yang paling berat sekali kekufuran dia. Inilah dia. Ini Allah bagi sampel contoh dia. Tapi dalam ayat-ayat yang lain nanti kita akan jumpa, sebenarnya ada golongan kafirin, orang kafir yang Allah jelaskan dia ini adalah orang yang tidak seperti mana golongan ini. Seperti Allah sebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah jelaskan bahawa kalau kamu bersyukur Allah tambah rezeki, tapi kalau kamu kufur Allah akan azab. Ingatlah azab Allah itu pedih. Ayat ini bukan merujuk kepada kufur millah, dia merujuk kepada kufur nikmat. Kerana kufur ni ada dua, sama ada kufur millah, millah ni maknanya kufur jalan hidup, ataupun kufur nikmat. Orang yang kufur millah ni lagu mana? Orang kufur millah ni orang yang memang dia menentang Islam dan dia menolak tentang Islam dan menolak hukum hakam Islam dan menyatakan Islam adalah agama yang tak betul. Ini kufur. Orang kafir yang menentang. Baik. Kalau itu
dijelaskan bahawa orang kafir yang seperti ini, Nabi buat lagu mana pun dia takkan boleh beriman. Dia takkan boleh beriman. Kenapa? Kenapa tidak beriman? Kerana Allah sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah sudah tutup khatam, tutup kunci di atas hati mereka, dan tutup pada telinga mereka, dan tutup pada hati mereka, sam'ihim wa ala absarihim, mata, khatamallahu ala qulubi, hati mereka, wa ala sam'ihim, pada mata mereka, wa ala absarihim, dan juga pendengaran dan juga mata mereka ada tutupan. Walahum azabun azim, dan mereka ini bakal menempa azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, golongan yang kedua yang Allah Taala datangkan kepada kita ini sebenarnya dia dalam bentuk satu peringatan kepada kita bahawa berhadapan dengan manusia kita jumpa golongan ini. Allah clearkan benda ni supaya kita faham bahawa kita jumpa dengan golongan yang menolak akan hukum hakam Allah. Golongan ini dalam keadaan bahaya kerana mereka terdedah dengan unsur kekufuran. Kalau dia dia mendakwa dia orang Islam, dia terdedah dengan unsur kekufuran. Kalau dia orang kafir, memang kafir, maka dia adalah orang yang memangnya seteru kepada Islam, dan orang ini adalah orang dalam keadaan bahaya. Allah nak beritahu kepada kita. Sebenarnya dalam bab milah, dalam bab jalan hidup ni, ada beberapa perkataan yang selalu kita jumpa. Kita jumpa perkataan kafir. Kafir ni jelas lah maknanya orang yang orang bukan agama Islam. Boleh jadi dia memang tak pernah masuk agama Islam, maka dia berada pada jalan dia, maka dia adalah kafir. Dan tidak boleh sama sekali umat Islam menyatakan bahawa agama lain daripada agama Islam ada kebenarannya. Tak boleh. Allah jelas sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa cari hak jalan lain sebagai jalan hidup dia, Allah tak terima. Tak terima. Jadi termasuklah dalam situasi kita sekarang, kita tidak boleh nak suruh orang yang beragama lain untuk dia pun berdoa. Orang agama lain pun minta doa lah supaya kapal terbang jumpa. Adakah kita nak mengiktiraf agama lain juga mempunyai jalan untuk sampai kepada tempat pengaduan yang sebenar? Adakah kita nak membenarkan keimanan mereka? Kita nak benarkan pegangan mereka yang sebahagian mereka pegang apa? Mereka kata kami pun sembah Tuhan yang sama dengan orang Islam, cuma kami pakai perantaraan. Kalau kita kata begitu, kita kata macam tadi, artinya kita membenarkan akidah tu. Kalau benarkan akidah tu, apa jadi dengan akidah kita? Nampak? Jadi ini masalah bila mana hidup dalam negara majmuk ni, dia kena faham benda tu. Tak boleh kita nak mengiktiraf. Memang bukan kata kita tak iktiraf ni kita nak kena musuh. Tak. Bukan musuh. Tapi ini garis sempadannya. Umat Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk menyatakan bahawa agama lain itu benar seperti mana agama Islam. Yang tu pegangan umat Islam. Dan itu adalah asas. Dan umat yang bukan Islam, orang bukan Islam, tak perlu rasa bimbang dengan kenyataan itu. Kerana bukanlah kenyataan itu nak mengajak umat Islam bermusuh dengan orang bukan Islam. Tengok dalam sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali menjalinkan hubungan yang baik dengan orang bukan Islam. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Rasulullah biasa gunakan khidmat Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi adalah orang yang membantu Nabi bila Nabi nak masuk kembali ke kota Mekah daripada Taif. Nabi pergi dakwah di Taif, kita pun tahu cerita bagaimana malangnya nasib Nabi berada di Taif, dihujani dengan batu-batu dituju oleh budak-budak. Nabi nak balik semula masuk ke Mekah tu, roadblock merata. Tak boleh masuk. Kalau jumpa ke depa memang nak Nabi menggunakan khidmat seorang Yahudi namanya Mut'im bin Adi. Dia perosok Nabi masuk dalam dia punya barang-barang dagangan dia. Nabi menyorok dalam tu dan dia bawa masuk. Nabi sekali masuk dalam Mekah selamat. Dan ada ketikanya Nabi menggunakan khidmat daripada golongan Bani Khaza'ah dalam peristiwa Fathu Mekah. Nabi nak pergi buat haji, pada peristiwa Fathu Mekah tu dihalang. Orang tak bagi masuk. Bila tak bagi masuk, Nabi hantar spy. Spy ni di kalangan Bani Khaza'ah. Bani Khaza'ah ni adalah orang bukan Islam, Yahudi Bani Khaza'ah. Nabi utuskan mereka hampa pergi menyusup masuk ke
menyusup masuk ke Madinah, tengok ni apa ni, menyusup masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah, tengok macam mana keadaan, boleh ke tak boleh kita nak masuk. Depa masuk, dan depa benar cakap depa dengan Nabi, balik jumpa Nabi, cerita keadaan yang sebenar. Kerana Nabi buat perjanjian dengan Bani Khuza'ah, kamu jangan menzalim dan kami tidak akan menzalimi kamu. Maknanya jangan tipu, kami tidak akan memperdayakan kamu. Nabi buat agreement. Nabi buat perjanjian dengan golongan Yahudi berada di sekitar Madinah dalam cerita Sahifah Madinah. Bukan calang-calang, perjanjian dengan beberapa kabilah, beberapa banu daripada orang Yahudi. Bukan sikit-sikit anak dia perjanjian ni. Banyak pihak yang terlibat. Termasuklah musuh-musuh yang sedang menanti Nabi di Madinah tu. Nabi mai ke Madinah, memang mereka tunggu nak serang. Tapi Nabi dengan kepandaian dia, Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi dan sebagainya, maka akhirnya Nabi buat perjanjian damai dengan puak-puak Yahudi. Kerana Nabi faham bahawa golongan ini kalau tidak kita selesaikan, kita payah nak membangunkan negara Madinah. Maka selesai di antara Nabi dengan golongan Yahudi ini, Nabi boleh bangunkan Madinah yang menjadi sebuah kerajaan yang begitu hebat. Nampak? Jadi beberapa kali Nabi menjalinkan hubungan yang baik dengan golongan kafirin. Artinya di sini apa dia? Artinya kita meletakkan prinsip yang tegas bahawa keimanan kita tidak boleh dijual beli, tetapi muamalah kita, muamalah maknanya hubungan, kita punya toleransi, kita punya boleh berbincang, kita punya boleh bersama-sama dalam menguruskan satu-satu perkara, menguruskan kehendak-kehendak masyarakat dan sebagainya. Boleh kita bermuamalah dengan orang Islam pada kadar yang tidak menggadaikan prinsip. Nampak? Jadi Islam nak jelaskan ini dalam ayat, dua ayat ini nak jelaskan kepada kita, inilah golongan kafir. Ada golongan kafir yang mereka ini begitu seteru dengan Islam, yang kamu buat apa pun, habanglah lagu mana pun, dia tetap tidak mahu kepada Islam. Ada, kita tengok hari ni ada orang boleh buat kenyataan. Ada orang boleh buat kenyataan lagu mana? Kenyataan umat Islam setiap hari terpaksa menjerit memanggil Tuhan dia. Ni orang bukan Islam buat kenyataan. Ada orang buat kenyataan macam tu. Dia kata hari-hari bisin. Duduk dalam masyarakat ni, umat Islam ni dia bisin pasal hari-hari dia kena menjerit panggil Tuhan dia. Ini satu perkara yang menunjukkan bahawa orang kafir tidak faham. Dia tak faham tentang Islam. Terlihat di sana ada orang yang cuba untuk mempengaruhi umat Islam untuk menerima asas-asas yang ada dalam agama dia, seperti menghalalkan hubungan sejenis. Mungkin bagi agama orang lain tu boleh, tapi bagi agama Islam benda tu tak boleh, dan tidak ada kompromi dalam bab tu. Tak ada kompromi. Maka tak boleh bersekongkol dengan benda-benda yang macam tu. Prinsip tegas. Tetapi adakah dengan kita nak kita kata kita tak setuju dengan tindakan itu sampai kita serang golongan itu, sampai kita bunuh dia, sampai kita dera dia? Tidak. Muamalah kita dengan golongan ini tetap sama, yakni mereka sebagai mad'u kita, mereka sebagai sasaran dakwah. Hatta kepada kawan kita yang hari itu kita cerita yang tolak hadis, ada orang tanya, ustaz, bolehkah kita kata dia kafir kerana dia menolak hadis? Boleh tak kita kata dia ni orang kafir dah? Dengan jelas dan terang dia tolak hadis, takkan kita nak bertolak ansur lagi? Ada orang marah. Ada orang marah. Baik, siapakah dia orang yang boleh isytiharkan orang tu iman atau kafir? Itu persoalan dia. Bolehkah kita pengurusi JKKK pi umum kata dia ni kafir, dia ni mukmin? Tak boleh. Tak boleh. Nak menentukan orang itu mukmin atau kafir, ini tugas siapa? Ini tugas pihak yang berkuasa. Seperti mana orang yang boleh melaksanakan hukum-hukum Allah dalam bab hudud dan qisas itu, jadi orang yang sama yang boleh menetapkan akhirnya setelah mana dibuat penyiasatan dengan begitu teliti, orang ini mukmin, orang ini kafir. Bukan orang kampung biasa boleh buat benda tu. Tak boleh. Dia tok guru tara mana sekalipun, dia tak boleh nak tuduh orang ni kafir, tak boleh. Tapi sebagai orang yang berkuasa, orang yang ada autoriti, dia boleh panggil, dia boleh soal siasat, dia boleh buat macam-macam, istitabah dan sebagainya, boleh kenakan tindakan sebagainya, dan akhirnya dia boleh keluar kenyataan orang ini adalah orang yang terkeluar daripada ajaran Islam.
baru kena, baru betul. No? Kita tekak mengajak dalam surau, dalam masjid, nak tuduh orang tu kapiak, orang ni tak kapiak. Apa maknanya? Dan apa manfaatnya? Apa kesannya? Tak ada kesan apa. Melainkan benda tu bolehlah orang dengar gitulah saja, tapi kesan pada orang tu sendiri tak ke mana. Beza dengan orang yang menetapkan itu, orang yang ada syaukah, orang yang ada kekuasaan. Baik. Kita jumpa di sana perkataan apa? Perkataan murtad. Kufur, kafir kita jumpa, dan kita dah beritahu tadi kafirnya ada dua. Satu kafir millah, seperti Allah sebut dalam surah Al-Maidah. Allah sebut, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ini, orang yang kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, kufur dengan nabi, rasul, kufur dengan kitab, kufur dengan hari kiamat, maka ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Ini adalah kufur millah, kufur daripada jalan, maknanya terkeluar daripada ajaran Islam. Dan kita jumpa di sana kufur nikmat. Kita baca dalam surah Ibrahim ayat yang ke-13. Allah jelaskan berkenaan dengan kufur nikmat. Maknanya ada orang yang dia tidak menghargai nikmat Allah kurniakan kepada dia, mensia-siakan nikmat, ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Baik, kita jumpa di sana perkataan riddah. Kufur satu, kita jumpa perkataan riddah. Riddah tu makna apa? Riddah tu makna murtad. Murtad. Murtad tu apa dia? Murtad ini kita pun faham, orang yang duduk dalam agama Islam dah keluar daripada Islam dengan beberapa sebab. Antara sebabnya kenyataan. Orang yang murtad ini adalah diisytihar sebagai murtad setelah mana beliau dengan jelas menyatakan pendirian, dengan jelas menyatakan pendiriannya akan perkara-perkara yang mendatangkan murtad, baru jadi. Baru jadi. Dia menyatakan pendirian dia bahawa dia tidak percaya dengan hadis-hadis sahih. Maka bagi dia itu sebenarnya boleh dihukum sebagai orang murtad. Boleh. Kerana dia menolak syiar yang memang wajib bagi orang untuk terima. Mesti terima. Baik. Ada orang yang menolak tentang kefarduan solat, menolak tentang kefarduan zakat, menolak tentang kefarduan siam bulan Ramadan, termasuk juga menolak tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang boleh dibuat kepada manusia. Menolak benda ni. Dia juga boleh mendatangkan kepada masalah riddah. Sebab itulah kalau kita jumpa dalam surah Al-Maidah, Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-43, bagaimana barang siapa, wahai orang Islam, siapa yang berpaling tadah. Murtad di mana paling tadah? Berpaling tadah daripada agamanya, maknanya dia ni asal agama Islam, dia khianat. Maka Allah kata apa? Maka Allah akan datangkan puak lain mengganti puak tu. Artinya siapa yang berpaling tadah daripada dia bawa agama dia, dia tinggal agama dia, dia bawa agama lain, dia pejuang agama lain, dia bawa agama dia ini menyeleweng daripada agama yang sebenar, Allah kata Allah tak akan miskin. Allah akan datangkan puak lain ganti dia memperjuangkan agama ni. Allah akan datangkan puak lain untuk menobatkan agama Islam dan dia tak diperlukan lagi. Itu dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis pula, dengan jelas Nabi sebut, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa tukar agama, yakni murtad, maka hukumnya bunuh. Berat sangat ke ni murtad ni sampai nak kena bunuh? Tuan-tuan, kalau kita duduk dalam tentera, tentera, baik, apa hukumnya bagi tentera yang khianat, berpaling tadah, dedahkan rahsia sulit kepada musuh? Bunuh. Tu je jalan dia, bunuh. Termasuklah kalau pihak musuh jumpa spy dalam tentera dia. Spy ni spy daripada musuh dia. Tentera Rusia jumpa spy daripada Amerika misalnya. Jumpa CIA duduk dalam camp dia. Dan memang cari memang dia spy.
dan tugas dia menyalurkan maklumat kepada musuh. Apa jadi? Mati. Mati. No? Itu undang-undang yang dirangka oleh otak manusia. Jadi ini berpaling tadah khianat dari benda yang paling mustahak dalam hidup, yakni agama. Agama. Berpaling tadah ingkar khianat terhadap agama, maka dalam Islam golongan ini dihukum bunuh. No? Jadi berhati-hati dalam kita membuat kenyataan. Dan kadang semangat telajak, semangat telajak membahayakan iman kita. Baik, kemudian kita jumpa di sana juga, kita jumpa perkataan yang ada kaitannya dengan masalah iman dan kufur ini. Kita jumpa di sana perkataan syirik. Nah, syirik. Yakni syirik ini, kalau tadi kafir ini dia langsung bukan agama Islam, syirik ini orang Islam. Tetapi dia buat perkara-perkara ataupun bercakap dengan percakapan yang mendatangkan makna menyamakan Allah dengan makhluk. Itu dia. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan perlakuan ini berterusan dia bawa kepada syirik. Akhirnya syirik ini menggugurkan iman. Menggugurkan iman. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai menggugurkan ataupun membatalkan syahadah. Nah, membatalkan syahadah. Baik. Jadi golongan kafir, orang yang bukan Islam, memang kita faham bahawa golongan ini adalah golongan bila mana mereka ini teringin nak bersama dengan kita, maka mereka kena masuk Islam. Itu jelas. Adapun golongan yang murtad, lagu mana nak buat golongan murtad? Golongan yang murtad sekiranya dia sudah insaf, dia dikehendaki untuk kembali kepada agama Islam dengan dia mengucap syahadah kembali dengan niat untuk kembali kepada Islam. Walaupun selama ni dia sedang solat, dia sedang puasa, dia bayar zakat dan sebagainya, tapi dia melakukan perkara murtad, sebenarnya menggugurkan syahadah dia. Habis. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Didatangkan kepada orang yang begini pada akhirat nanti amalan-amalan dia, maka didapati amalannya ini haba'an mansura, jadi debu gitu aja, tak ada apa naya dia. Dia orang yang begini, supaya dia selamat, maka dia hendaklah mengisytiharkan Islam semula dan dia bertaubat daripada murtad dia selama ni. Adapun orang yang syirik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dijelaskan kepada dia perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan boleh menggugurkan syahadah. Boleh menggugurkan syahadah. Syirik mempercayai bubu boleh mengembalikan kapal terbang. Orang kata dia syirik khurafat, dia marah. Tapi guna bubu ni boleh ke? Guna bubu, guna raga. Baik, kalau kita katakan ia merupakan satu usaha, ialah tak apalah saya nak berusaha. Setiap usaha mestilah mengikut apa yang digariskan dalam syarak. Kaedahnya apa dia? Kaedahnya ialah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara yang kita buat. Matlamat baik supaya kapal terbang tu jumpa lah balik dan orang tu boleh kembali kepada kaum keluarga. Baik, cara kita nak guna tu boleh ke tidak? Ada cara yang boleh, ada cara tak boleh. Cara hak boleh banyak dan cara hak tak boleh pun banyak. Pilih cara hak boleh, boleh. Baik, cara hak boleh ni mai daripada mana? Nak kata boleh dengan tak boleh ni siapa yang atur? Nak kata boleh tak boleh ni tengok kepada nas yang ada dalam syarak. Tengok nas dalam syarak, sama ada nas ini nas yang berada pada Quran, nas yang ada pada hadis, nas yang ada pada ijma', nas yang ada pada qiyas. Tengok pada agama. Kalau kita tengok kaedah-kaedah yang ada dalam Islam berlambak. Koman sangatkah orang buat sembahyang hajat? Lekeh sangatkah berdoa kepada Allah? Biasalah doa tu benda biasa. Hak ni hak tak pernah buat ni. Kita nak kena buat benda ni. Baru hebat, baru canggih. Dia muslimat yang dirahmati Allah. Rasa-rasanya saya tak kena nampak boya lah kot. Baik.
cara mesti mengikut apa yang digariskan oleh syarak, baru tidak syirik. Nah, contoh mudah kita boleh kata, kita nak kaya, cara mudah dia apa? Rompak bank lah. Nampak tak? Rompak bank. Boleh tak boleh? Jelas-jelas kata tak boleh. Nikah tak ada anak, kahwin berapa lama tak ada anak, senang cerita, sewa bini bagi ke orang, bagi dia tidur dengan kawan tu 2-3 orang. Kita jumpa kawan kita ni anak sampai 12 orang, hang tolong Ustaz bagi bini aku beranak, pasal kita tak ada anak, matlamat nak anak, bagi Ustaz tumpang. Tuan-tuan, dibahaskan panjang sampai nak menggunakan kaedah istijarul arham pun haram. Apa makna istijarul arham? Sewa rahim. Sewa rahim buat lagu mana? Ambil benih orang lelaki lain, masukkan dalam rahim seorang perempuan melalui cara-cara saintifik, bukan cara biasa. Ni cara saintifik, suntik masuk dalam rahim dia, bagi senyawa dalam tu, dan sperma tu orang lain punya. Boleh tak boleh? Jawapannya haram. Tak boleh. Nah, tak boleh juga. Nampak? Jadi matlamat itu tidak menghalalkan cara. Tak boleh. Tengok benda nak buat begitu, tak boleh. Nah, nampak? Jadi dia tengok keseluruhan. Bila buat benda-benda yang ditegah oleh syarak, yang tak ada asasnya, yang memang agama tak benarkan benda tu, maka dia terlibat dengan syirik, dia terlibat dengan apa nama ni, dengan khurafat. Ini perlu kita hindari. Nah, baik. Jadi ini cerita berkenaan dengan golongan yang kafir yang ada dalam dunia sekarang. Kita nak kata, adakah Allah itu zalim menjadikan orang ini kafir? Bolehkah kita kata Allah ini tidak adil? Ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir. Boleh tak boleh? Jawapannya tetap tak boleh. Apa hujahnya? Hujahnya apa dia? Allah kata apa? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Aku bagi jalan kepada kamu, 2 jalan. Kamu pilih, sama ada nak jadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Apa makna dia? Maknanya Allah sudah memberikan kepada manusia kelengkapan yang selengkap-lengkapnya. Semua ada. Nak apa nama ni, panduan, ada panduan, ada Al-Quran. Nak panduan, ada Rasul. Nak seruan, ada orang azan setiap hari. Nak apa? Nak berfikir, Allah kurniakan akal. Kalau orang tu tidak berakal, dia tidak mukallaf, dia tak berdosa, dia mati dalam kafir pun, dia beranak di kalangan orang kafir pun, dia mati masuk syurga. Itu akidah kita. Tapi orang yang normal, orang boleh fikir mana baik mana buruk, tetapi dia tetap ambil yang buruk, inilah orang yang digolongkan di kalangan orang kafir. Maka tak boleh kita nak kata Allah ini zalim, Allah itu tidak adil, menciptakan neraka, sumbat orang masuk dalam neraka. Tak kena. Tak betul. Ni ada orang pegang begitu. Ada orang berpegang apa nama ni, Allah itu tidak adil, menjadikan orang perempuan ini ramai dalam neraka. Dia sebut begitu. Ada orang sebut dia bubuh dalam Facebook dia, Allah itu tidak adil kerana disebut dalam hadis bahawa ramai orang perempuan dalam neraka, orang lelaki ramai dalam syurga. Mana cik dia kata begitu? Dia tahu mana kata dia nak masuk neraka? Ramai orang perempuan dalam syurga, ramai. Tapi ini sebagai satu ancaman kepada orang perempuan. Dia salah faham, maka menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kegiatan ini sedang berkembang biak. Tuan-tuan, kalau tengok dalam laman-laman maya ni, orang galak menyatakan tentang pendirian mereka terhadap Allah. Kata Allah begitu, kata Allah begini, cabar Allah terang-terang. Cabar Allah terang-terang. Ini juga satu musibah. Satu lagi, kita melahirkan rakyat yang berpemikiran macam tu. Pasal apa jadi sampai lagu tu punya teruk punya pemikiran, teruknya kita kata apa, daya pemikiran orang meneliti akan masalah agama. Jahil sungguh dia dalam bab agama ni, sampai dia boleh buat kenyataan Allah ini tak tahu, Allah ini tak adil, Allah ini tak betul, Allah ini begitu begini. Bukan lagi kita kata menafikan ataupun argue tentang Nabi, argue tentang orang hidup ni, argue tentang Nabi, tentang Allah terus. Masya Allah. Ini Allah nak dedahkan kepada kita satu persatu apa yang ada dalam dunia kita pada hari ini. Jadi moga-moga muslimin dan muslimat kita terhindar daripada tergolong di kalangan orang yang kafir. Kita baca ayat tentang kafir ni bukan tujuan nak jadi orang kafir, bukan nak jadi orang kafir. Baca cerita tentang orang kafir ni untuk menjelaskan kepada kita
di sana ada beza di antara mukmin ayat sebelum ni dengan orang kafir, ada beza. Ada beza. Dan kena letak garis sempadan itu. Kalau tak ada benda ni, tak ada garis sempadan, tak ada dia punya peraturan ini, boleh jadi orang akan keliru. Boleh jadi orang akan tak tahu dia ni orang iman, orang beriman ke, orang kafir ke, tak tahu. Bila Allah letak garis sempadan, ini iman, ini kufur, maka jelas. Kita tak boleh langgar sempadan itu. Dan selepas ini insya-Allah kita akan masuk pula kepada cerita yang lebih menarik, iaitu tentang golongan munafiqin. Yang panjang Allah ceritakan dalam surah ini, tak termasuk lagi ayat yang Allah Ta'ala golongkan di dalam suratul munafiqun. Ada surah khas cerita tentang golongan munafik. Dan ada pula sahabat yang khusus yang ada tugas dia untuk kenal pasti orang munafik. Panjang cerita pasal munafik ini. InsyaAllah kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Hari ini kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, iaitu tentang golongan kafirin. Jadi dua ayat ini untuk orang kafir, artinya jelas orang kafir ini dia tak banyak bicara dia. Quran tidak banyak bicara dengan golongan kafirin kerana golongan ini senang sahaja. Orang kafir dan orang mukmin ini senang dibezakan. Tetapi kenapa Allah datangkan golongan munafiqin ini dengan ayat yang banyak? Banyak ayat kita akan jumpa nanti ni. 20 lebih ayat cerita tentang golongan munafiqin, dan bukan dalam ni sahaja. Banyak lagi tempat-tempat lain yang Allah sebut tentang golongan munafiqin. Yang biasa kita dengar, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni berada pada tempat yang paling bawah dalam neraka. Itu dia. Dan kita akan jumpa nanti hadis-hadis yang banyak cerita tentang golongan munafiqin. Kenapa Allah Ta'ala datangkan ayat ini dengan begitu banyak, dan kenapa Nabi begitu banyak memberi teguran dan memberi ancaman kepada para sahabat tentang golongan munafiqin. Nanti kita akan tengok satu ayat yang begitu menarik insya-Allah pada kali yang akan datang. Wallahu alam. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada beberapa ayat yang kita baca pada malam ini. Semoga kita menjadi orang mukmin yang lebih kuat imannya, dan lebih kita membezakan diri kita, menjauhkan diri kita, menjarakkan diri kita daripada kufur, sama ada kufur millah ataupun kufur ni'mah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengekalkan kita dalam keadaan orang mukmin yang berjaya dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim ya khatamul mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.